Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Pemimpin tertinggi Jemaah Islamiah JI Abu Bakar Bashir dibebaskan daripada penjara di selatan Jakarta subuh tadi. Abu Bakar, 82 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun pada 2011 selepas didapati bersalah kerana mendalangi serangan bom di Bali pada 2002 yang meragut lebih 200 nyawa. Bagaimanapun, tempoh hukuman ke atas beliau dikurangkan selama 55 bulan. Selain pengeboman di Bali, JI turut mendalangi serangan bom kereta di Hotel JW Marriott di Jakarta pada 2003 serta serangan bom kereta di perkarangan Kedutaan Australia setahun kemudian. Penumpang antarabangsa yang ingin memasuki England akan diwajibkan menjalani ujian COVID-19. Ia antara usaha mengekang penularan varian baharu virus berkenaan. Setiausaha Pengangkutan Britain Grant Shapps berkata, mulai minggu depan, semua pelancong antarabangsa perlu mengemukakan keputusan ujian negatif sebelum dibenarkan memasuki negara itu. Ujian perlulah diambil dalam tempoh 72 jam sebelum berlepas. Mereka yang gagal mematuhi syarat itu akan didenda £500. Syarat tersebut turut terpakai kepada warga negara Britain. Di California, sekurang-kurangnya 166 trailer sejuk beku dijadikan bilik mayat sementara berikutan peningkatan jumlah kematian akibat COVID-19. Minggu lalu, negeri itu mencatatkan hampir 2,500 kematian menyebabkan kebanyakan bilik mayat di hospital penuh. Pengarah Perkhidmatan Kecemasan Negeri, Mark Gilducci, berkata pelan pengurusan mayat secara besar-besaran dilaksanakan bagi membolehkan mayat-mayat diuruskan secara terhormat dan bermaruah. Sementara itu, angka kematian akibat COVID-19 di Brazil kini melepasi 200,000 orang. Negara Amerika Selatan itu sedang dilanda gelombang kedua pandemik. Semalam, sebanyak 87,843 kes baharu dicatatkan dengan 1,524 lagi kematian. Keadaan menjadi sukar apabila Presiden negara itu, Jair Bolsonaro, menolak program vaksinasi. Negara-negara miskin dijangka memperoleh dos pertama vaksin COVID-19 antara hujung bulan ini hingga pertengahan bulan depan. Demikian menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pengarah Jabatan Imunisasi, Vaksin dan Biologi WHO, Dr. Kate O'Brien, berkata pemerolehan dan pengedaran 2 bilion dos vaksin dibuat secara global menerusi program COVAX. Perancis mengesan 2 kluster melibatkan varian baharu COVID-19 yang dilaporkan di Britain. Kenyataan Kementerian Kesihatan Perancis menyebut kluster berkenaan dikesan di Paris dan wilayah Brittany sehingga kini sebanyak 19 individu disahkan positif. Semalam negara itu merekodkan 25,379 kes baharu COVID-19 meningkat berbanding 20,489 kes sehari sebelumnya. Dalam perkembangan lain, Turki bersedia memulihkan hubungan dua halanya dengan Perancis. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar Turki Mevlut Cavusoglu. Ia susulan perbualan telefon antara beliau dengan rakan sejawatnya dari Perancis, Jean-Yves Le Drian. Ankara bersetuju untuk berunding bagi menjernihkan hubungan antara kedua-dua negara jika Paris benar-benar ikhlas. Sukan bola sepak, keputusan sama ada perlawanan antara Aston Villa dengan Liverpool dalam saingan Piala FA dapat diteruskan akan ditentukan petang ini. Perlawanan antara kedua-dua pasukan itu tergendala berikutan sejumlah besar pemain dan kaki tangan pasukan Villa disahkan positif COVID-19. Persatuan Bola Sepak England dalam satu kenyataan memberitahu kedua-dua kelab sedang berusaha memastikan aksi pusingan ketiga berjalan mengikut jadual. Villa merupakan pasukan keempat Liga Perdana Inggeris yang dilanda wabak COVID-19. Bekas Presiden FIFA Sepp Blatter dimasukkan ke hospital ekoran masalah kesihatan. Anak beliau, Corinne Blatter, berkata keadaan bapanya semakin baik, namun beliau memerlukan rehat yang mencukupi. Blatter yang kini berusia 84 tahun melepaskan jawatan Presiden FIFA pada 2015. Beliau digantung daripada arena bola sepak kerana merasuah bekas Presiden UEFA Michel Platini pada 2011. Blatter dan Platini kini sedang disiasat atas tuduhan tersebut.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.